Tomorrow is our last lecture sebelum raya. Okay. So selamat puasa, selamat berhari raya. Eid Mubarak pada semua. Ini kali ni kali pertama kita semua beraya, tak boleh balik kampung kan. Okay. Kalau siapa tapi yalah, ada yang masih di college. Okay. Kebanyakan ramai dah ada di kampung, dah balik kampung. Okay. So mungkin yang di college lah, mungkin terasa sunyi sikit lah bila hari raya. Okay, masih lagi dalam tajuk apa kita tajuk ni? Kita foundation. Okay, masih lagi foundation. Kita dah shift ataupun dah masuk ke bahagian deep foundation yang mana yesterday kita ada discussion yang quite thorough berkaitan dengan pile dan juga piling. Okay. Untuk topik ataupun untuk tajuk foundation, bahagian deep foundation ni, bahagian piling, sebenarnya kita lebih tertumpu kepada pile cap, bukanlah kepada piling sangat, kepada pile cap. Pile cap ni adalah bahagian yang itulah, yang bahagian this is our column, okay, ini column, and then kita ada this huge apa nama concrete block. Yang ni kita punya concrete block. Okay. Ni macam ni, this is our concrete block. And then kita ada pile. So yang kita akan mereka bentuk sebenarnya adalah concrete block ni. Yang ni is our pile. Okay. Cerucuk, typical cross section. Okay. Ni pun saya guna ni lah. Okay. This will be kita punya pile. So yang kita akan reka bentuk dalam RC ni, okay, is komponen yang ini. Komponen yang yang concrete block ni, yang kita istilahkan sebagai pile cap. So this will be kita punya design. Okay. Ini kita istilahkan sebagai pile cap ni. Ataupun BM dia tukuk cerucuk. Tukuk. TUKUP. Tukuk cerucuk. Ataupun pile cap. So we will be concentrating designing yang ini. Yang ini menentukan reinforcement dia. Okay. Reinforcement to be provided pada pile cap ni. Contohnya this would be the reinforcement yang akan disediakan. Kemudian semakan ricih dalam kedua-dua arah, akan ada reinforcement in both direction. Okay. So dari segi komponen mereka bentuk merupakan yang ini. This is apa yang kita istilahkan sebagai pile cap. Okay. Yang ini bongkah konkrit yang holding all the piles together dalam satu kumpulan. Itulah kita namakan sebagai pile cap. Okay. Previous discussion was kita menentukan di bawah kolom ni. Okay. All columns will be supporting loading. As we know, akan ada loading yang bertindak pada kolom ataupun stump di sini, kolom stump. Dan akibat daripada situ, kita nak tentukan bilangan cerucuk. And our last previous discussion ialah bilangan cerucuk bersamaan dengan bilangan cerucuk ataupun number of pile. Okay. Ini bersamaan dengan jumlah daya N pada height service dibahagikan dengan pile capacity ataupun working load, pile working load. Ada setengah kata pile capacity, keupayaan cerucuk. Ada setengah kata pile working load, cerucuk, beban kerja cerucuk. So mana-mana pun boleh lah. So pile capacity ataupun working load
pile working load ni lah yang kita bincang yesterday. Macam mana nak dapatkan, nak nilaikan pile working load ni ataupun keupayaan cerucuk ni based kepada aspek geotechnical, based on skin friction dan juga based on end bearing. Ini yang mungkin dalam IDP 3 ada yang involve directly bahagian geoteknik is to estimate several sizes. Mungkin ada size 250 diameter, size 300 diameter, size 350 diameter. Daripada 3 size yang berbeza ni, dapatkan pile capacity masing-masing based on geotechnical requirement. Sandaran dia ialah pada our borehole results yang dihasilkan ataupun yang diperolehi daripada soil investigation. So it is very crucial yang ada projek-projek perlu ada kajian tapak ataupun soil investigation untuk menentukan jenis tanah, soil profile, SPT end value, borehole dan sebagainya. Data-data tu perlu dibuat untuk membantu jurutera dari segi designing of this komponen, contohnya foundation component. So balik kepada sini, bilangan cerucuk. Bilangan cerucuk adalah jumlah daya pada had servis dibagikan dengan pile capacity. Now, when apa yang behavior ni, kelakonan di sini ialah bila N bertindak, katalah kita ada daya N di sini. Kalau dulu kita previously kita katakan foundation tu, shallow foundation tu dengan taburan tegasan di bawah tu menghasilkan moment pada keratan. Okay. Itu foundation yang shallow foundation. Dan untuk deep foundation pun sama juga. Cuma kalau dulu kita ambil sebagai uniform distribution stress di bawah foundation, kali ni a bit different sebab kita ada pile. Jadi pile ni sekarang ni bertindak sebagai point load. Contoh yang kita tengok sini. Kita ada N, maka by observation this would be N bagi 2. Okay. Kalau 2 pile group lah, kumpulan 2 cerucuk. Yang ini would be point load N bagi 2. Kalau dulu kita bincang foundation tu sebagai taburan tekanan ataupun tegasan di bawah foundation. Now bukan lagi taburan tegasan tetapi merupakan beban-beban titik. So bila kita kenakan beban, kita ada N yang bertindak pada foundation. This N will create reaction yang datang daripada cerucuk ni dalam bentuk point load. So now pile behaves as ataupun kelakonan ni sebagai seolah-olah sebagai point load ataupun beban titik pada pile cap. So kalau kita boleh nilaikan yang ini, kita tahu the value of the pile, okay, berapa nilai di sini, berapa daya yang ditanggung oleh setiap cerucuk. Therefore, the critical section will still remain di sini. This will always be kita punya critical section. Yang ini junction di antara kolom dengan foundation. Tak kira foundation tu pile ke ataupun shallow foundation ke. Critical section untuk bending will always be di sini. So, kalau kita tahu daya, kita tahu distance dia, jarak ni. From here to here, we know the distance. Okay, L. Maka of course, kita boleh calculate moment yang bertindak pada keratan bersamaan dengan daya N bagi 2 darabkan dengan moment L. Okay. So dulu kita refer as stress. Taburan tegasan yang segaya di bawah foundation. Now, oleh kerana kita gantikan penapak ni dengan satu pile punya foundation, maka pile tu sekarang ni bertindak sebagai point load di bawah pile cap. Okay. So pada pile cap ni, yang bertindak ini, reaction ni adalah point load bertindak pada pile cap. Kalau kita tahu the value of this point load, we can evaluate berapakah nilainya di sini. Kalau kita tahu what is this value, kita tahu dengan moment, maka we can easily calculate moment pada keratan yang critical, similar pada foundation dulu. Tahu this value, maka
n over 2 times L contohnya memberikan nilai moment. Maka inilah moment pada keratan yang kita akan gunakan untuk menyediakan reinforcement AS. So AS will be based on bending requirement and bahagi 0.87 Fy times Z. So reinforcement yang dihasilkan di sini adalah reinforcement based on bending requirement berdasarkan kepada lentoran. Lentoran kenapa? Sebab kita anggapkan daya yang bertindak pada parket diagihkan kepada cerucuk yang mana daya ni menjadi tindak balas sebagai point load kepada tukup cerucuk, kepada parket. So kalau yang ini bertindak sebagai point load, okay, if this is acting as our point load, pile ni sebagai point load, maka kalau kita tahu center pile kepada tepi ni berapa jarak, maka we can easily evaluate moment dengan mengambil kira daya darabkan dengan moment which is L. Dapatlah nilai moment pada keratan. Moment pada keratan ni akan digunakan untuk menilai reinforcement pada pile cap. So this is the approach yang kita akan gunakan nanti. Kaedah yang kita tengok sini adalah kaedah atau penyelesaian diistilahkan sebagai penyelesaian teori rasuk. Okay. Beam theory. Ini yang diistilahkan sebagai beam theory, BEAM theory. Yang ini pendekatan how to explain. Explanation dia, behavior of pile cap under loading ialah pile cap tersebut is acted upon bertindak cerucuk bertindak sebagai point load kepada pile cap. The basic understanding is that bila ada loading, maka loading tu transfer kepada pada pile dan pile ni pula as a reaction akan bertindak as point load kepada pile cap. So daripada situ timbul nilai moment. Moment pada keratan is the critical section. And bila kita dah dapat evaluate nilai moment yang ini, maka kita dapat evaluate reinforcement. Ini merupakan teori rasuk. Jadi seolah-olah macam teori dia seolah-olah we have a beam. Okay. Kalau saya terbalikkan semua sekali, something like beam. Okay. Cantilever daripada column. Ni saya overturn the whole thing. Saya terbalikkan. Kemudian saya ada point load kat sini. Jadi critical section yang untuk bending masih lagi junction beam dengan column. Okay, this is one beam cantilever sebelah kiri sebelah kanan. So daripada sini daya sini katakan N, daya pada cerucuk ni darabkan dengan lever arm, okay, dengan moment, maka dapatlah nilai daya yang ataupun moment yang bertindak di sini M, dan daripada nilai M tu dapatlah nilai AS. Dengan assumption the pile cap is behaving like a beam, a cantilever beam. Kalau macam foundation dulu, dia cantilever beam juga. Tapi beban yang bertindak pada cantilever beam untuk shallow foundation bukanlah point load, tapi UDL load. Yang ini sekarang kita bertindak sebagai point load. Ini satu teori. Okay. Teori yang kedua, pendekatan yang kedua yang boleh kita gunakan untuk design ni, okay, untuk design the pile cap is assumption dia bahawa behavior of the pile cap tu lebih kepada truss. Bentuk dia lebih pada truss, ke kuda. So we are looking at a condition yang mana contohnya this is our pile cap. Okay, pile cap kita. Ini pile cap kita. Okay. Kemudian kita ada pile di bawah ni. Right, so yang ini is our pile. Okay. Cerucuk sini.
This is our file. Okay. Jadi apa yang berlaku ialah assumption dia bila kita ada daya, okay, ini pendekatan yang second punya approach yang boleh juga kita gunakan untuk reka bentuk. Tadi kita dah lihat the first approach yang kita istilahkan sebagai beam theory. Pile cap behaving as the cantilever pile cap bawah ni is behaving like a beam yang mana beban yang bertindak pada rasuk datangnya daripada pile in a form of point load sebagai beban titik bertindak pada pile cap di bawah tu. Okay. Dan dia akan oleh kerana yang ini beban titik, reaction daripada pile cap ni, okay, reaction daripada pile cap ni, okay, kita boleh imagine reaction dia macam ni lah. Ini reaction dalam pile cap tu. Okay. Beban bertindak vertikal ke bawah, so kita boleh imagine reaction daripada pile cap tu naik ke atas. So itu yang menyebabkan berlakunya beban titik, okay, pada ataupun point load pada pile cap. Okay. Dan akibat daripada point load ni, maka pile cap tu akan bend. Okay. Dia akan bend ataupun bending berlaku yang mana something like this lah. Dia akan bend, pile cap tu akan bend melentung. Okay. Ini yang kita istilahkan sebagai lenturan yang berlaku pada pile cap. Dia akan bend begitu, naik ke atas. So another theory ataupun pendekatan yang second approach ialah assumption bahawa the whole pile cap ni, block ni, ada daya compression, ada daya tension yang mana from application of load ni, pembebanan yang berlaku pada column, this is our column and this is our loading yang berlaku pada column. Okay. Akibat daripada loading yang ini, maka akibat daripada loading yang ini berlaku pada kolom, therefore akan berlaku balancing ataupun load balancing di dalam pile cap ni yang mana ada berlaku mengikut kepada teori kekuda ataupun thrust analogy. Okay. So from here loading tu akan transfer kepada cerucuk, daripada sini pun akan transfer kepada cerucuk. Okay. Dan oleh kerana yang ini kedua-duanya dalam bentuk compression forces ataupun daya mampatan C, compression. Okay. Yang ini pun C. Ini the direction of compressive force from point of application daripada kita punya kolom tu, kedudukan tiang tu, kepada cerucuk, okay, compressive forces, dan oleh kerana ada compression forces mengimbangkan balik, okay, balancekan balik, maka akan ada tension. Akan ada tension force di sini. Jadi the whole system ni seolah-olah macam bentuk kekuda. Ini tension. Okay. Dua chord di sini. Ini compression. Bawah, bottom chord adalah tension. Similar kepada assumption seolah-olah behavior pile cap ni. Okay. This pile cap punya behavior, whatever forces yang berlaku di sini, seolah-olah macam ada kekuda ataupun thrust. Okay. Compression. Kemudian kita ada compression. Dan kita ada tension. Okay. Tension di sini. T. Okay. So ini bentuk kekuda, thrust. Jadi kita analogikan whatever is happening inside the pile cap ni mirip ataupun similar kepada suatu bentuk kekuda. This is the assumption yang digunakan. Okay. Jadi whatever is happening dalam pile cap ni, daripada transmission of forces ni, daripada pengagihan daya-daya from point of application kepada reaction di sini. Yang ini reaction daripada pile cap ni. Ini reaction dia. Okay. This is the
reaction pada pile tu. Yang ini action, tindak ke bawah, reaction dia tindak ke atas. Okay. So ini dua bentuk assumption ataupun pendekatan reka bentuk yang boleh kita gunakan. Satu ialah pendekatan yang pertama tadi, okay, which is menggunakan teori rasuk, beam theory, assuming that this bahagian blok bawah ni, this pile cap block ni behave as a beam, yang mana akibat daripada daya yang bertindak ni yang sebagai point load, maka this cantilever bawah ni is behaving as a beam, dan kita design reinforcement based on bending requirement. AS disediakan berdasarkan kepada bending moment di sini. Yang ini pula pendekatan yang kedua ialah assumption berlaku sort of thrust, perpindahan daya daripada kolom atas kepada cerucuk bawah ni berlaku dalam bentuk kekuda. Yang mana thrust ni dalam bentuk thrust, okay, whatever thrust pun yang ada tension compression, tension compression. Moment tak ada. There is no bending moment dalam thrust. Okay. Jadi the principal thrust ni, prinsip asas thrust ni adalah compression ataupun tension. Daya-daya yang ada dalam kekuda semuanya is either compression ataupun tension. Tak ada bending moment berlaku. So untuk tension yang berlaku sini, this tension punya komponen T, oleh kerana konkrit very poor in tension, maka kita sediakan reinforcement. Okay. This reinforcement is provided reinforcement di sini. Reinforcement AS di sini is based on requirement yang ini, tension force ni. Tadi reinforcement AS berdasarkan kepada moment. Okay. Nilai moment sini. Once kita obtain nilai moment yang ini, then kita boleh evaluate nilai reinforcement. Moment ni adalah moment pada keratan. Okay, itu beza dia. Yang beza ketara ialah moment dan juga daya paksi. Satu, beam theory is basically sandaran dia reinforcement provided based on bending requirement ataupun keperluan moment. Thrust analogy yang ini kita namakan sebagai thrust analogy. Sebab apa tak panggil thrust theory? Sebab ini belum dibuktikan lagi. Okay? Jadi kelakuan ni is something yang engineer sepakat, tetapi nak proof belum ada lagi lah proof how to exactly ataupun untuk secara teori dia, okay, sandaran teori apa dia macam mana berlaku tak ada lagi. So it is an analogy, thrust analogy. Walau bagaimanapun, it is a valid solution. Okay, kita nak assume sama ada thrust analogy ataupun beam theory, dua-dua kaedah boleh guna. We can use either one of the solution untuk determine reinforcement yang perlu disediakan. Cuma ada sedikit limitation. Okay. Limitation tu yang saya masukkan untuk thrust analogy, there is a limitation. Okay. So thrust analogy ni ada limit. Limit nak kata apa? Ada had. Yang pertama ialah bilangan cerucuk tidak melebihi 5. Okay. So thrust analogy ni dia ada constraint dia. Okay. Constraint dia bilangan cerucuk not exceeding 5. So limitation dia agak, okay, bilangan cerucuk ni tak melebihi 5 ni agak orang kata handicap lah pada thrust analogy. Okay. Kalau kita punya pile cap tu ada 2 cerucuk ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5, then kita ada pilihan thrust ataupun beam theory. Tapi kalau melebihi 5, maka thrust analogy dah bukan lagi option, kita akan base kepada beam theory. Okay. Ini macam apa? Maknanya beam theory ni macam apa?
DG, unlimited. Okay. Unlimited, 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 unlimited apa? Unlimited number of files. Berapa banyak file pun boleh gunakan beam theory. Tak ada masalah, boleh. Okay, sorry. Oh, kita ada less than 10 minutes sekarang ni. Okay, tak apa. This is our first session. Okay, session pertama kita. So, yes. Jadi dari segi pilihan reka bentuk, assumption nanti sekarang ni ada dua. Ataupun pilihan kita ada dua. Sama ada kita menggunakan teori kekuda ataupun menggunakan beam theory, truss analogi kekuda ataupun teori rasuk untuk reka bentuk pile cap. Ada dua pilihan. Okay. Cuma ada sedikit handicapnya kalau menggunakan truss analogy, bilangan cerucuk is maximum up to 5. Okay. Dan dalam textbook, dalam buku teks, muka surat apa Syamil yang menunjukkan satu jadual, 2 file group, 3 file group, 4 file group dan sebagainya. Dan pada jadual tersebut menunjukkan formula untuk mendapatkan nilai T ni. Anybody boleh buka buku, tengok page berapa. Dia ada satu table, satu jadual. Jadual tu berkaitan dengan penilaian ni, daya tegangan T ni. Base kepada truss analogy untuk pile cap design. That is a simplified table di dalam, mungkin sekejap saya ada. Sekejap 332. Okay, thank you Mazlan. Okay, Mazlan kata muka surat 332. Betul. Page 332. Yang ini ada tak? Combine footing. Strap footing. Pile design. Okay, pile foundation. Okay. So yang kita tengok sebelum ni is the pile cap tu lah. Ini contoh gambaran pile cap yang ada lah. Saya pernah tengok drawing dari segi drawing, teknik construction drawing. 25 story hotel di Jalan Abdullah di JB. Saya tak silap saya New York Hotel tu di JB ni. Ketebalan pile cap dia 3.6 ke 3.7 meter. Depth of pile cap dia untuk bangunan 25 story is more than 3 meter. Bermakna kita punya setingkat bangunan tu, one floor building kita katakan 3.2 meter, bermakna depth of pile cap dia melebihi satu tingkat bangunan. Itu kedalaman pile cap saja. Bilangan cerucuk jangan, tak tahulah macam mana, banyaklah. Jadi ini contoh-contoh gambaran pile cap yang kita akan reka bentuk. This is the komponen yang kita bincangkan menunjukkan komponen pile cap. So, ni jadual dia. This is the table yang saya masukkan. Page berapa tadi Mazlan? 332. Okay. So this is the jadual yang diberikan dalam textbook. Okay. Mungkin dalam textbook dia ada hanya neglecting column dimension. Okay. Yang ini mungkin tak ada. Taking size of column into consideration, mungkin bahagian ni tak ada. Yang ada cuma yang ini. Okay. Mengabaikan size tiang. Jadi formula-formula di dalam ni adalah nilai T. Yang ni daya tegangan T yang kita nak calculate tadi tu. So ini yang kita nak calculate ni, this value ni. So ini merujuk kepada nilai tegangan T. Bila kita dah dapat nilai tegangan T, contoh untuk kumpulan 2 cerucuk ataupun T untuk kumpulan 3 cerucuk, 3 pile group. Okay. Ataupun seterusnya 4 dan juga 5. Okay. Ini 4 dan juga 5. Ini untuk 4. Yang ni berumus untuk 5. So, jadi
setiap condition ni kita dapatkan nilai T. Jadi bila kita dah tahu nilai T, contohnya di sini. Kalau 4 pi group, T bersamaan NL bagi 8D. N adalah daya paksi, L adalah L apa dia? Ha, ni. Center to center column, file. Center to center file, L diberikan dengan jarak L. 8, angka 8 lah D ukur dalam efektif. Okay. So dengan masukkan nilai-nilai ni, maka kita dapat daya tegangan T. Bila dah dapat daya tegangan T, then reinforcement will be AS required dia. AS required will be equal to T bahagi stress, tegasan izin, tegasan reinforcement. Betul ke? Betul lah. Daya bagi tegasan untuk mendapatkan reinforcement required. Area is stress bersamaan tegasan daya bagi luas. So luas bersamaan daya bagi tegasan. Tegasan ni FYK lah. FYK lah ni. Nanti kita akan tengok lah rumusnya. Kalau sini mungkin ada rumusnya. Okay. Okay, contoh dia yang ni. Kalau tengok pada example yang pertama. The first example menggunakan thrust analogy ke kuda. Ini yang dihasilkan ataupun data-data yang diberi. Apa yang kita nak tengok sini ialah pertama sekali menentukan bilangan jurucuk. Okay. Kemudian tu reinforcement. T bersamaan daya. NL bagi 8D. Reinforcement T adalah reinforcement adalah daya dibagikan dengan tegasan tadi. Okay, tegasan keluli 0.87 FYK. Maka dapatlah reinforcement. Okay. Jadi thrust analogy adalah pendekatan yang mana kita menggunakan daya tegangan T. Okay. Dengan mengetahui daya tegangan T ni, berapa nilai daya tegangan T ni, maka dapatlah kita menilai AS bersamaan dengan daya T bagikan dengan tegasan FYK ni, tegasan keluli, maka dapatlah reinforcement. So, ini beza dia antara dua pendekatan. Satu berdasarkan kepada bending moment, reinforcement based on bending moment. Yang ini reinforcement based kepada daya tegangan T. Because behavior dia lain-lain. Yang ini behavior dia dianggap sebagai thrust. Yang ini kelakonan dia dianggap sebagai beam. So itu yang kita ada, beam theory. Dan satu lagi, kekuda, thrust analogy. Okay. Jadi ini dua pendekatan yang umum yang boleh kita gunakan untuk reka bentuk. Ada soalan apa-apa? Any question? Tak ada? Okay. Antara dua ni, thrust dengan beam, which is more preferable? Katakan we have the same bilangan cerucuk, dia sama. Thrust analogy pun kita dapat 4, beam theory pun 4. Macam beam. Thrust. Trust. Ada yang kata trust, ada yang kata beam. Beam. Kalau kita tengoklah, kalau kita tengok solution yang kita tengok tadi, trust analogy, kaedah yang pertama. Okay. Solution yang dibuat di sini ialah just tengok reinforcement aja dulu. Reinforcement saja. Reinforcement yang diperlukan ialah reinforcement is 3699. Okay, 3699. Maka provided ialah 16H25. Ini reinforcement yang diperlukan. Okey lah, kalau kita tengok. Assalamualaikum dan good afternoon. Kita sambung sikit lagi. Berkaitan dengan kita punya discussion tadi, which is kita di mana tadi? Oh, contoh, example. So, okey lah, kita tengok example. Kita tengok one example dan kita apply dua-dua kaedah. Mana yang lebih efektif ataupun lebih ekonomik.
So kalau kita tengok tadi example yang ini yang diberikan dalam nota, this example, yang ini data-data yang diberi. Size column 500, working load 1800, size span pile 500 mm diameter, GK dan QK ada diberi. Jadi so kalau kita balik sini ke sini, we are given a problem. Kita ada daya yang bertindak, column load yang datangnya daripada column, our column di sini, this is our column. Daya yang bertindak ialah GK, kita ada GK dan juga QK. GK 3500 kilonewton dan QK 2500 kilonewton. Dua-dua ni adalah dalam bentuk kilonewton. Ini beban yang bertindak. Pile capacity kita diberitahu, pile yang kita akan gunakan adalah circular pile. Pile bulat, circular pile, yang mana diameter dia is 500 mm. So diameter dia 500 mm, diameter of the pile. 500 mm, 500 500 millimeter diameter. Diameter dia adalah 500. Pile capacity of this span pile ni, pile capacity dia adalah 1800 kilonewton. This is the data yang diberi dari segi pile properties. Pile properties, kita ada span pile bulat, diameter 500 dan capacity boleh menanggung 1800 kilonewton. Beban yang bertindak adalah yang ini. This is our load acting pada pile cap. Jumlah beban dia is around 6000 kilonewton. So daripada sini kita nak tahu berapakah bilangan yang sesuai. Bilangan cerucuk yang sesuai. This is our pile cap. Pile cap kita di sini. This is our pile cap. Alright. So plan view, secara plan view kita akan ada garisan center line. Center line in both direction. Kita ada center line. Tengah-tengah ni is our column. Column kita somewhere di sini. This is our column. Alright. Tiang kita. Jadi pertama sekali menentukan bilangan. Bilangan cerucuk will be, of course, bilangan cerucuk sekarang ni will be, the number of pile will be equal to bilangan bilangan cerucuk samaan dengan daya, jumlah daya. Kita ada 3500 plus 2500 service load. Jumlah daya summation of all forces at serviceability limit state. Remember yang tu. Yang ni serviceability limit state 1.0 GK plus 1.0 QK. Bukan ultimate tetapi hard service. Dibagikan dengan pile capacity 1800. So jumlah daya ni bersamaan dengan 6000 kilonewton, 1.0 GK plus 1.0 QK, increase by maybe 5%. Katalah saya ambil sini 5% times 1.05 tambah 5% untuk self weight of the pile cap, walaupun memang sebenarnya tak sampai dalam 3% ke. 3% je. Bahagikan dengan 1800, maka bilangan yang kita dapat ialah required adalah 3 point something kan. Semalam kita buat 6000
times 1.05 divided by 1800 3.5. Jadi di sini kita dapat 3.5 curucuk, maka provide 4 pile group. Maka dan kita dah ada sini curucuk ni sebanyak 4 bilangan. Katakan yang ini yang pertama, this is my pile. Yang kedua, okay, sama sini. Kemudian yang ketiga, okay, my third pile. Bukannya ni. Ni yang tebal dalam ni. Curucuk yang ketiga sampai di sini. Dan curucuk yang keempat, yang ini kena sikit tak apa. Curucuk yang keempat sampai di sini. So yang ini saya dapatkan. Okay. So this is the arrangement, susunan. Ingat semalam kita bincang pertama sekali dapatkan bilangan curucuk, then kita arrange. Nak arrangement ni, okay, arrangement ni pun ada diberi dalam nota sebenarnya. There is one page on menunjukkan susunan curucuk yang sesuai. Ini. Okay. Pile cap arrangement sebenarnya. Okay. Susunan bagaimana kita nak menyusun curucuk. Okay. Bermula daripada minimum 2 curucuk. There is no such thing as a single pile cap. Single pile cap tak ada. Kita bermula dengan 2 curucuk and then kita okay, we start off with a 2 pile group. Ini kita namakan kumpulan 2 curucuk ataupun 2 pile group. Okay. So this is a 2 pile group. 2 pile group bermakna dalam pile cap ni ada kumpulan 2 curucuk, 2 pile group. Kemudian kita ada 3, kita ada yang ini menunjukkan ini menunjukkan 6, yang ini 7, 2, 3, 2. Okay, 7 pile. Yang ini pula 4, yang ini 5. Yang ini susunan untuk 9, yang ini susunan untuk 8 pile. So bentuk-bentuk susunan ni bergantung kepada bilangan. Once kita dah ada bilangan, the number of pile, then kita choose susunan curucuk yang ataupun arrangement curucuk yang sesuai. Okay. Dan dalam arrangement curucuk yang sesuai ni ada satu very important data, which is the center to center pile. Tadi kita semalam pun saya ada sebut. Pertama, tentukan bilangan. Kedua, look for arrangement. Macam mana nak susun. Kalau 3 macam mana. Kalau 4 macam mana nak susun. Kalau 7 macam mana nak arrangekan dia. Kemudian yang ketiga ialah tetapkan center to center pile. Okay. Yang dalam rajah ni diistilahkan sebagai K times pile diameter. Jadi K tu is the center to center pile. Okay. Jadi kalau K tu 3 bermakna jarak center to center sini adalah 3 kali pile diameter. Kalau K itu 4, kalau kita pilih K itu 4, maka center to center pile adalah 4 times pile diameter. Okay. And I reminded yesterday, jangan pilih K yang less than 3. Okay. So we start off K ni, nilai K ni relate kepada spacing of pile ni bermula daripada 3. 3 ke 4 ke 5 is okay. But don't go below 3. Jangan lebih kecil daripada 3. Minimum kita maintain spacing center to center pile adalah sebanyak 3. Mungkin masa geoteknik dulu pernah come across center to center pile yang critical, jarak dia. Okay. Dan kalau tak silap daripada segi geoteknik, dia katakan based on equation dan sebagainya, based on rumus geoteknik, paling kritikal adalah 2.5 spacing dia.
Anything less than 2.5, then keupayaan menanggung beban cerucuk tu, efficiency dia jatuh. It will drop the efficiency. It will not achieve 100%. Dia akan achieve less than 100% disebabkan yang kita bincang yesterday, the stress bulk antara pile dengan pile ni overlap. Okay? Jadi dia punya efficiency jatuh. Jadi untuk geoteknik, mungkin the critical spacing is 2.5. Tetapi untuk RC design, okay, kita maintain minimum, nilai K yang minimum di sini adalah sebanyak 3. Jangan kurang daripada 3. Okay. So, determine the number of file required, select arrangement yang sesuai. Yang ketiga, tentukan spacing untuk cerucuk. Itu yang penting. So kalau balik kita pada kita punya problem ni, example ni, maka spacing yang dipilih, kita tahu the spacing is 3 times the pile diameter. Maka daripada sini kita dapatlah, yang ini jarak center to center adalah sebanyak 1,500, okay, 1,500. Dipilih nilai K, okay, dipilih center to center pile. Center to center pile is taken as 3 times the pile diameter, ataupun K tu adalah 3. Kita ambil lah minimum. Minimum is 3, not less than 3. Okay? So from here, center pile kepada center pile is 1,500. Dan arah satu lagi pun sama. Sini ke sini jarak dia 1,500. Okay? So daripada sini kita dah ada some sort of shape sikit lah. Kita dah ada arrangement of pile. Okay? Kita dah ada susunan dia macam mana. Kita dah ada bilangan. Kita dah ada susunan. Dan kita dah ada dimension sikit. Okay? Not the full dimension lagi. Tapi some sort of dimension dah ada. 1,500 dengan 1,500 dah ada. Kemudian satu lagi requirement dalam design ni is that kalau yang ini kita punya pile ni, okay, kedudukan cerucuk kita somewhere di sini. Somewhere here. Okay. So ada requirement spacing yang memerlukan daripada tepi cerucuk, okay, kepada tepi pile cap ni, we should provide spacing minimum sebanyak 150 mm. Ni untuk tujuan membengkokkan besi sebenarnya. Okay, imagine kita ada pile satu lagi sini, sebelah sini. Okay, ni cross section nampak 2 je lah. Tapi plan view kita ada 4 pile group, kumpulan 4 cerucuk. Okay. So reinforcement yang akan kita sediakan nanti, later on, will be something macam ni. Okay. Macam ni. Kemudian macam ni. Jadi ruang di sini sebenarnya diperlukan untuk nak bengkokkan besi ni. Nak bending kan. The reinforcement yang nak bend, the reinforcement tu, kita memerlukan ruang. Disarankan provide at least 150 mm. In fact, bukan disarankan, diwajibkan. Okay. Daripada tepi pile kepada tepi pile cap sini must have at least 150 mm. So daripada situ maka kita finally kita akan ada dimension untuk pile cap ni. Okay. Dimension untuk pile cap yang mana kita ada dimension yang inilah. Okay. Okay. This is our pile cap punya dimension. Pile cap punya dimension. Dalam kita dah evaluate total dimension dia. Siapa tu? Okay. So right. So ini yang kita punya discussion. Dan overall bermakna 1,500 plus half the pile diameter 250 plus 150, jadi 400 sini, 400 sini.
1,500 campur 800. Okay. Jadi overall kita ada 2,300 kan? Mazlan? 2,300. Yang ini pun 2,300. Ini dimension of the pile cap. Dan ukur dalam yang ini, ukur dalam untuk pile cap ni pun ada rumus. Ada rumus yang memberikan panduan untuk menentukan kedalaman pile cap yang sesuai. Dan kalau tak silap saya, mungkin ada di sini, somewhere here. Critical section, spacing, check for shear. Ada pula sini. Kedalaman. Thickness, ketebalan pile cap ni. Kat mana ada? Spacing of piles less than 3 diameter. Tak ada H dia. Yang ini H dia di H 1.1 meter. Ni. Yes, this equation. 2 pile diameter plus 100. So ini sebagai panduan untuk menentukan advice ataupun guide, okay, untuk mendapatkan H dia, ketebalan pile cap ni is something yang macam ni. 2 times pile diameter plus 100. So kalau kita apply balik pada kita punya example ni, kita ada pile diameter kita 500, 2 darab pile diameter, formula dia 2 times pile diameter plus 100. 100 ni biasa 100 ni merujuk kepada cover di bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni kita provide at least cerucuk ni masuk ke dalam pile cap sekurang-kurangnya sebanyak 100 mm. At least 100. Penetration of pile masuk ke dalam pile cap at least 100 mm. Lazimnya kebanyakan di tapak saya tengok menggunakan 3 inci je, 175 mm. Tapi seelok-eloknya pile ni, bila dia potong pile tu kedudukan dia lebih kurang 100 mm masuk ke dalam pile cap. Pile ni dia ada proses tau, cut off pile. Dia yalah di site lah selalunya. Kita ada tanah, ground level. This is our ground level. Kemudian kita ada pile driving. Bila dah habis pile driving, kadang tu pile tu terjojol keluar kan. Dia terkeluar sikit. Macam ni. Ini pile ni. Ni yang dah masuk dalam lah. Ni yang extended keluar. Bahagian kita nampak yang ni lah dekat luar. Okay. The next stage ialah dia akan buat excavation. Okay. Dia akan buat excavation. Pada bahagian atas ni dia akan excavate. Paling banyak lah, biasa satu pile group, satu kumpulan mungkin katalah 2 ataupun 3. Ni mungkin pile satu lagi. This might be another pile kat sini. Same size. Ada yang tinggi sikit, ada yang rendah sikit kan. Bila dah habis piling tu, dia ada pile yang terkeluar daripada tanah tu. So, dia kena, our pile cap position will be something macam ni. This will be kita punya pile cap ni, somewhere di bawah ni. Okay. Pile cap dia ada di bawah ni. Sini. Belum construct lagi lah, tapi there will be a pile cap di sini. Okay. So bermakna cerucuk ni kena potong. We have to
terminate the file ataupun cut off. Ini kita istilahkan sebagai cut off level. File cut off level. Okay. Daripada level platform level, tolak depth of beam, tolak depth of file cap, tolak depth of macam-macam lagi, maka dapatlah file cut off level. So cerucuk ni dia akan excavate, kemudian dia akan potong. Okay. Dia akan cut, potong reinforcement concrete file ni dia akan potong. Sama ada circular file yang bulat tu ataupun square file memang akan dipotong. Okay. Dia akan potong, kita akan cut off. Cut off di sini, cut off di sini. Jadi bahagian atas ni kita buang. Okay. The top portion ni, ini kita dispose. Yang ni pun sama. Bahagian atas pun. Jadi tinggallah keadaan ni macam ni. File yang telah dipotong, bahagian atas dah dibuang ataupun kita dah remove. Jadi ada cut off level, file cut off level. So untuk ketebalan secara umumnya, depth ataupun ketebalan yang disarankan is based on this equation. Okay. Is based on this equation. Ini yang dicadangkan. Of course, boleh ambil sama ataupun lebih. Okay. Kalau yang ini bermakna file diameter 500 times 2, 1000 plus 100, 1100, 1100. Okay, menggunakan rumus. Kalau nak pilih 1200 pun tak apa, 1300 pun tak apa. Okay. Yang dicadangkan ni adalah kita boleh anggap sebagai minimum lah, minimum thickness. Okay. Right, so once kita dah ada dimension yang ini, thickness dah ada, dimension plan view dah ada, then we can start designing the file cap. Just a check, self weight file cap ni berdasarkan kepada dimension yang baru ni, berat sendiri dia adalah 2.3. Okay. Self weight of file cap, just to check balik file cap ni. File cap bersamaan dengan volume 2.3 squared times thickness 1.1 times 25. Dapatlah dia punya self weight. 2.3 squared times 1.1 times 25. So self weight dia approximately 145 kilonewton. 145 kilonewton. Lebih kurang. Okay. Yang kita assume tadi adalah sebanyak 5% of 6,000. 5% of 6,000 is 300 kilonewton. Ya, 300 kilonewton. Sebenar is 145 sahaja. Bermakna bukanlah 5% pun, tak sampai 5% pun. Ya. Separuh daripada 5%, 2.5% sahaja. Ya. So self weight of file cap is roughly, itu yang saya sebutkan tadi, lebih kurang dalam 3% pun dah cukup dah. Kalau kita assume self weight as 3%, 1.03 pun tak apa. Tapi tak apalah, kita ambil 1.05. Dulu 1.1, 1.10, 10%. Sekarang ni kita ambil half, 1.05. Okay. So dapatlah kita bentuk file cap. We have the dimension, we have the spacing, 1.5 center to center, susunan 4 cerucuk. Okay. Maka sekarang ni kalaulah saya menggunakan truss analogy. Okay. Menggunakan truss analogy. I'm using now truss analogy. Okay. Truss analogy. Daya tegangan T bersamaan dengan, kita tengok tadi formula dia, NL bahagi 8D. Ini satu daya tegangan T. Okay. Remember kita ada 4 pile. Okay. 1, 2, 3, 4. So dalam satu arah ni, in one direction, there will be T di sini, tension force T, dan juga antara sini ke sini T. So bermakna dalam satu section, bermakna kita punya jumlah daya
will be 2T. Daripada sini bersamaan dengan 2T. Okay. 1T menghubungkan dua cerucuk yang sebelah atas in this direction, dalam arah yang ini, in this direction. Okay. Satu lagi menghubungkan dua cerucuk di bahagian bawah. Kemudian dalam arah yang ini pula pun ada daya T in this direction. So sini ke sini 1T, dan daripada sini ke sini another T. So dalam arah yang ini pun in this direction kita ada 2T. Okay. Dalam arah yang ini pun kita ada nilai 2T. Okay. So ini dia punya jumlah daya tegangan yang berlaku pada pile cap in both direction. Okay. Dalam arah yang ini shown here, we have a total of 2T datangnya daripada sini dengan sini. Dalam arah in this direction, we also have ada dua nilai, kita ada nilai 2T yang mana this is 1T dan satu lagi T. So 2T dalam setiap arah in each direction. So T yang satu ni bersamaan dengan N ni berapa? N dia kita guna ultimate ke ataupun service? Untuk reinforcement kita guna ultimate lah. 1.35 GK plus 1.5 QK. Sebab ni kita nak dapatkan reinforcement. Kita nak tengok perbezaan reinforcement antara beam dengan truss analogy. L kita dah ada. Spacing ni center to center 1500 mm, 1500 mm. Okay. Ukur dalam D efektif saya ambil lah 1000 mm minus 100. Tolak cover, tolak itu, tolak ini, tolak ini semua. Tinggal 1000. Ataupun cover boleh lah 1000. 1000 nilai D. So berapa dapat daya T? 1.35 GK. GK kita is 3500. QK 2500. Okay. So beban muktamad 1.35 GK which is 3500 plus 1.5 QK 2500 1.35 kali 3500 campur 1.5 darab 250. Anybody dapat? 8475 betul? Betul. 475 kilonewton. Jadi T dia 8475 darabkan dengan L 1.5 bahagikan dengan 8 bahagikan dengan D 1.0 meter, maka dapatlah nilai T 8475 times 1.5 bahagi 8 kali 1 1589. Okay. 1589 kilonewton. Jadi kalau 2T bermakna times 2 lah. Kan? Times 2 3178. 2T 3178 kilonewton. Daripada jumlah daya ni, maka reinforcement AS ni yang diperlukan, okay, maka daripada sini maka AS dia adalah AS required adalah 3178 times 10 power 3 Newton bahagikan dengan 0.87 FY 500. Okay. Dapatlah. Okay.
times 1 exponent 3 divided by 0.87 times 500. 7,300. AS yang required is something like 7,300 millimeter squared. Okay, 7,300 millimeter squared. This is the reinforcement required. Ini menggunakan truss analogy. Okay, truss analogy. Required area adalah 7,300 millimeter squared berdasarkan kepada behavior pile cap sebagai as a truss. Okay. Dan daripada situ kita dapat rumus formula untuk mengira nilai T, daya tegangan T. Remember, dalam satu-satu direction kita ada dua nilai T yang bertindak dalam satu-satu arah. Maka jumlah daya T keseluruhan adalah 2. Okay. 2 kali times T. Ini menghasilkan luas yang diperlukan sebanyak 7,300 mm square. Now, if we were to treat the same problem dengan assumption as a beam theory, okay, as a beam theory, daya di sini, okay, there will be a force ini. Ini. Okay. Sini akan ada daya yang datangnya daripada reaction from the pile. Okay. Daya sini. Daya ni ialah jumlah yang ini, yang kita calculate tadi, berapa tadi? 8475 ni, this 8,475 ni. Okay, 8475 ni dibahagikan dengan bilangan cerucuk. Okay. So daya pada setiap cerucuk ni adalah 8475. Okay. 8475. Okay. 8475 daya N ni, N cerucuk ni, N cerucuk C ni, N cerucuk bersamaan dengan nilai jumlah daya dia 8475 8475 jumlah 1.35 GK plus 1.5 QK ni 8475 kN dibahagikan dengan 4 equal, bermakna setiap cerucuk menanggung beban yang sama berat, sama banyak. Okey, yang sama, jadi dibagikan dengan bilangan cerucuk. Jumlah daya bagikan dengan bilangan cerucuk, inilah daya yang ditanggung oleh setiap cerucuk. Dan daya ni bersamaan dengan 8475 bagi 4 2119. 2119. Okay. So this is equal to 2119 kilonewton setiap cerucuk. Remember, we are at ultimate limit state. Kita menggunakan beban ni beban muktamad. 1.35 GK. Okay. 1.35 GK plus 1.5 QK kan. Jadi sememangnya beban yang ditanggung oleh setiap cerucuk 2119 ni melebihi kita punya pile capacity at ultimate. Tapi at service tak. Because at service kita ada 6,000 sini plus 145 6145 bahagikan dengan 4. Setiap cerucuk menanggung hanya 1,536 kilonewton saja at service condition. So kita masih comply. Sebab kapasiti 1,800, beban yang ditanggung oleh setiap cerucuk adalah 6,000, okay, 6,000 sini, jumlah 1.0 GK, 1.0 QK, plus self weight of the foundation, bahagikan dengan 4, kita dapatlah lebih kurang 1,550 katakan, 1,550 kN. Still lower than 1,800. So at service condition, okay, selamat. Cuma ultimate dia fail. 2119 ni melebihi 1,800. Okay, tak apa. Okay. So sekarang ni kita dah tahu nilai di sini, daya sini ialah 2119. Jarak daripada tepi kolom sampailah kepada yang ini, this distance ni, jarak ni. Okay, jarak sini ialah berapa jarak dia? Center to center is
1500. From center column kepada center pile ialah 750. 750 minus pile punya dimension, column dimension. Column dia size berapa Anybody boleh recall? Column size? 500. Oh, okay. Okay, column size 500. Jadi bermakna daripada center pile kepada tepi sini ialah 750 minus 250. Tinggallah 500. So jarak ni tinggal 500 mm sahaja. Okay, lagi sekali. Center to center, kita tahu center to center jaraknya 1005. Ini jarak dia 1005. 1500 mm. From center column kepada center of pile, half lah, separuh lah. Jadi 750. 750 tolak separuh column dimension, 250, maka tinggallah 500. Jadi momen yang tindak sekarang ni, this moment adalah M ni. M ni bersamaan dengan beban, okay, 2119. Jadi pada pandangan plan, kita melihat pada keratan yang kritikal ni, di sinilah. This is kita punya critical section untuk bending moment. From plan view, dia nampak macam ni lah. Okay, daripada plan view. Bermakna pada keratan ni, dua cerucuk yang bertindak. Menghasilkan moment ni, dihasilkan oleh dua pile. Okay. Bilangan cerucuk yang aktif menghasilkan moment ni adalah dua pile. So setiap pile sini 2119. Yang ini pun 2119 kilonewton. So bending moment dia, M dia would be equal to 2 darab 2119 darabkan dengan lengan moment 0.5. Inilah moment dia. Dengan moment dia 500. Okay. 2119 kali 2 kali 0.5 is apa nilai? 2 times 2119 times 0.5 219 dapat balik 2119 lah. Jadi moment di sini adalah 2219. Okay. 2 ni dengan 0.5 ni cancel, tinggal 2119. Bukan 2219. Okay. 2119 2119. So inilah moment dia. So kalau moment 2119, AS dia, AS bersamaan moment 2119 darab 10.06 bahagi 0.87 Fy times Z. Okay. Berapa dapat ni? Z saya ambil 0.95D. 0.95 kali 1 exponent 3. 950. Kali 0.87. Kali Fy 500. Dapat 413. Inverse. Times 2119 exponent 6. 5130 lebih kurang equal to 5130 millimeter square. Ini beza dia. Okay. Yang tadi 7000 area required. Beam theory 5000. So memang jelas, memang ketara lebih economic approach reka bentuk pile cap menggunakan beam theory. Walaupun kita ada option. Ada pilihan beam ataupun truss,